Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Pada video kali ini, saya dan ahli kumpulan saya akan mengupaskan tajuk tentang genetik dan pewarisan. Sebelum itu, mari saya perkenalkan diri saya dan ahli kumpulan saya. Yang pertama sekali, diri saya sendiri, Nur Umairah Syafiqah binti Baharudin. Yang kedua, Anis Adilna binti Muhammad Syahrin. Yang ketiga, Nur Arina Nadirah binti Abdul Jalil. Yang seterusnya, Nur Atikah binti Azman, Wan Nur Najihah binti Muhammad Adib, dan Nur Farihah binti Muhammad Rasdi. Seterusnya ialah pengenalan dan kepentingan genetik. Pentingnya genetik ini kerana A. memudahkan pemahaman variasi penyakit berkaitan genetik di kalangan pesakit. B. memahami penyakit genetik yang berlaku iaitu patofisiologi bagaimana ia berlaku. C. terlibat dalam memberi nasihat kepada pesakit. Dan D. memudahkan komunikasi dengan doktor. Seterusnya ialah struktur DNA. DNA adalah ringkasan kepada perkataan deoksiribonukleik asid di mana maklumat genetik disimpan pada rantaian polinukleotida dalam DNA dan juga DNA mengandungi arahan bagi sintesis protein. Ini adalah struktur DNA di mana DNA terbina daripada dua rantaian panjang dan berpintal, dikenali juga sebagai double helix dengan base berpasangan iaitu AT dan juga GC, iaitu AT mempunyai dua hydrogen bonds dan juga GC mempunyai 3 hydrogen bonds. Seterusnya ialah replikasi ataupun duplikasi DNA iaitu penggandaan rantaian DNA membentuk rantaian baru double strand daripada template rantaian asal parent strand di mana rantaian asal DNA akan membentuk rantaian baru di setiap base yang terbuka bagi pembahagian sel dan juga dibantu oleh enzim DNA dan juga protein. Bagi definisi gen pula adalah rantaian DNA yang mengkodkan sesuatu fungsi. Ini bermaksud satu gen bersamaan satu protein. Dalam gen juga mengandungi reseptor, enzim, hormon, ion channel protein dan transport protein. Bagi pengetahuan semua, jika terdapat keabnormalan gen maka penyakit genetik kemungkinan akan berlaku. Seterusnya, lokus gen pada kromosom dikenali sebagai alel. Terdapat dua jenis alel iaitu alel dominan dan alel resesif. Alel dominan diwakili dengan huruf besar manakala alel resesif diwakili pula dengan huruf kecil. Ini kerana jika terdapat huruf besar iaitu alel dominan, maka trait yang ditunjukkan bagi alel resesif tidak akan kelihatan. Alel juga terletak pada kromosom homolog. Alel yang sama dikenali sebagai alel homozygos, manakala alel yang berlainan dikenali sebagai alel heterozygos. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ialah Anis Adilna binti Muhammad Syahrin dari K12 dan sekarang saya akan membentangkan tentang kromosom. Kromosom merupakan pakej chain di nukleus yang dikukuhkan oleh protein histone. Manusia mempunyai 46 kromosom iaitu 23 pasang dan satu set dipanggil sebagai karyotype. Jika ia melebihi 46, ia bukanlah set yang normal. Bagi 44 kromosom iaitu 22 pasang, ia dipanggil sebagai autosom daripada nombor 1 hingga 22. Dua kromosom iaitu XX atau XY dipanggil sebagai kromosom seks. Setiap pasangan dipanggil sebagai kromosom homolog. Bagi gambar rajah human karyotype yang ditunjukkan, kromosom 1 hingga 22 adalah kromosom autosomes dan kromosom yang ke-23 pula ia menentukan gender. Ia tidak sama untuk male dan female, dan jika female ia merupakan XX manakala untuk male ia adalah XY. Assalamualaikum, nama saya Nur Arina Nadirah binti Abdul Jalil dari J12. Saya akan menerangkan fungsi kromosom. Yang pertama, kromosom autosomal. Ia menentukan ciri-ciri individu tidak termasuk ciri-ciri berkaitan kelakian atau keperempuanan. Yang kedua pula, kromosom seks. Ia menentukan ciri kelakian atau keperempuanan. Setiap sel di dalam badan sama kandungannya di dalam kromosom. Genetic Mendel, Gregor Mendel atau nama penuhnya adalah Gregor Johann Mendel, ialah tokoh utama dalam bidang genetik. Ia dikenali sebagai bapa genetik. Malah dia juga adalah seorang pederi dan saintis Augustine. Beliau merupakan orang pertama mengkaji secara spesifik tentang ilmu perwarisan pada pertengahan tahun 1880. Beliau menggunakan pea plant atau pokok kacang untuk membuktikan teori pewarisan inheritance.
Bagi eksperimen pula, P-plan dipilih kerana ia mudah diperolehi, mudah tumbuh dan membiak secara penggabungan dan menunjukkan ciri traits yang jelas, iaitu setiap ciri mempunyai dua. Ciri pertama ialah seed shape, iaitu round atau wrinkle, seed color yellow or green, pod shape deflated atau constricted, pod color green atau yellow, flower color purple atau white. Bagi flower position, iaitu axial or terminal, yang mana axial bunga ada di batang dan terminal hujung stem barulah yang berbunga, dan stemlet pula ialah tinggi atau renek. Seterusnya ialah hipotesis Mendel, di mana Mendel mendapat bahawa terdapat faktor yang membawa ciri trait dari satu generasi ke generasi seterusnya. Buktinya ialah true breeding plan untuk ciri trait yang berbeza, iaitu pokok bunga purple dan juga pokok bunga putih. Mendel mengeluarkan stamen daripada pokok bunga purple dan juga mengambil stamen daripada pokok bunga putih dan letakkan di kapal pokok bunga purple dan juga menghasilkan P-plan. P-plan kemudian melakukan first generationnya dan mendapati bahawa semua pokok bunga adalah berwarna purple. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Fareha binti Muhammad Asti dari J12. Hari ini saya nak bentangkan tentang tajuk genetik dan pewarisan. Masuk pada bahagian monohedric cross. Ianya bermula dengan satu ciri atau trait sahaja, contohnya warna bunga. Generasi F pertama didapati semua warna bunga iaitu purple, dan pada F2 ianya bersenyawa sesama sendiri. Dominan pula pada generasi F pertama tidak mempunyai variasi. Ianya hanyalah gabungan daripada alel yang dominan sahaja, iaitu ungu. Generasi F kedua mempunyai variasi kedua ciri. Untuk bunga yang berwarna putih adalah gabungan alel yang resesif, iaitu P kecil. Dominan pula warna purple, iaitu P besar. Pada parental generation didapati genotip bunga ungu dikacukkan dengan genotip bunga putih. Seterusnya pada F1 generation ianya menghasilkan alel yang berbeza, iaitu P besar dan P kecil. Warna yang dominan ditunjukkan iaitu warna ungu, tetapi warna yang resesif ditindas, iaitu warna putih. Jadi warna putih tidak ditonjolkanlah pada generasi pertama ni. Sebalik eksperimen hukum Mendel, setiap seksoma mempunyai dua alel, iaitu sepasang untuk setiap ciri. Sperma dan ovum ataupun dua jantina ada bunga mengandungi satu alel untuk setiap ciri, iaitu haploid. Persenyawaan atau pendebungaan berlaku daripada gabungan dua gamet diploid. Teori di sebalik eksperimen hukum Mendel 1, iaitu law of dominance. Satu ciri atau trait hilang pada generasi F pertama. Apabila F pertama bersenyawa sesama sendiri, didapati generasi F kedua, ciri trait yang hilang semasa F pertama muncul semula, tetapi pada jumlah yang boleh dijangkakan, iaitu 3:1. Dan seterusnya iaitu teori di sebalik eksperimen, iaitu hukum Mendel. Terdapat 3 hukum Mendel, iaitu yang pertama, law of dominance. Law of dominance ini berkait dengan satu ciri atau trait yang hilang pada generasi yang pertama. Yang kedua iaitu law of circulation, iaitu pengasinan. Ia berkait dengan setiap gamet hanya akan membawa satu sahaja kromosom untuk setiap ciri yang mana diasingkan semasa meiosis. Yang ketiga iaitu law of independent assortment, iaitu gen yang membawa ciri-ciri yang bercampur secara bebas kerana ia terletak pada kromosom yang berbeza. Analogi pula, alel ialah gen yang mengkodkan sesuatu ciri dan terletak pada lokus yang sama pada pasangan kromosom. Alel dominan, alel yang boleh mempengaruhi sesuatu ciri atau trait atau fenotip yang menggunakan huruf besar. Alel resesif pula, alel yang menunjukkan cirinya atau fenotip apabila kombinasi alel yang sama menggunakan huruf kecil dikenali sebagai homozygous. Homozygous ialah kedua-dua alel yang sama, iaitu dominance P besar dan P besar, dan resesif pula P kecil dan P kecil. Heterozygous, kedua-dua alel berbeza, P kecil dan P besar. Fenotip, ciri yang tidak boleh dilihat,
ia terkandung dalam genetik organisma, iaitu P besar, P kecil dan P kecil. Homozygous dominan, homozygous resesif atau heterozygous. Fenotip pula ciri yang boleh dilihat, iaitu ciri yang ditunjukkan oleh genotip, iaitu bunga purple ataupun bunga putih. Jadi daripada saya, sekian, terima kasih. Dan hukum Mendel kedua iaitu Law of Segregation, di mana hukum Mendel kedua menyokong dalam penghasilan gamet. Dan semasa meiosis, 4 daughter cells akan terbentuk dan masing-masing akan berbeza genetik daripada parent cell dan antara daughter cell. Dan ia mempunyai separuh bilangan kromosom yang dipanggil haploid, dan daripada parent cell iaitu diploid. Parent cells akan mempunyai kedua alleles iaitu sex cells, dan mereka akan mempunyai satu salinan alleles. Dan hukum Mendel juga menyokong dalam penghasilan gamet. Bagi contoh di gambar sebelah ialah dominant allele iaitu R besar merupakan allele untuk bapa, dan recessive allele iaitu R kecil merupakan allele untuk ibu. Allele untuk ibu dan bapa akan terbelah kepada dua semasa kromosom replicate, dan semasa meiosis pertama iaitu pengasingan alleles, satu kromosom akan mendapat ibu dan satu akan mendapat yang bapa. Dan semasa proses meiosis yang kedua, gamet akan terbahagi kepada 4, iaitu 2 gamet akan mendapat ciri ayah iaitu R besar dari dominan, dan 2 gamet akan mendapat ciri ibu iaitu R kecil dari resesif. Punnett square diperkenalkan oleh Regeline Punnett. Ia juga mudah dan menunjukkan penghasilan gamet dan persenyawaan yang mungkin untuk setiap gamet yang dihasilkan. Kalau kita lihat gambar raja ini, kita boleh lihat father's gene ada R besar dan R kecil, serta mother's gene juga mempunyai R besar dan R kecil. Jadi allele yang dikahwinkan ini ada R besar ini atau bersenyawa dengan R besar. Jadi anak dia akan dapat combination R besar dan R besar macam dalam gambar raja. Jika combination R besar dan R kecil ini pula akan dapat seperti gambar raja tersebut, sama ada R kecil daripada ayah ataupun ibu. Kalau R dia dapat R kecil dari ayah dan ibu, jadi dia akan dapat jenis yang lain. Untuk di Hibiscus pula dalam mengkaji 2 ciri sekaligus untuk setiap kecukan, iaitu ciri dominan atau ciri yang sama. Contohnya pokok P berbiji bulat R dan berwarna kuning Y, dengan pokok berbiji wrinkle R kecil dan hijau Y kecil. Untuk generasi P genotypes, ia bergabung atau membuat ciri sekaligus, iaitu dia kacaukan biji bulat berwarna kuning dan biji wrinkle iaitu biji berkedut berwarna hijau, dan maka dapatlah hasil kacaukan tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Atika binti Azman dari J12. Hari ini saya akan terangkan tentang eksperimen Mendel tentang 7 ciri. Apa itu 7 ciri? Iaitu Gregor Mendel dia mengkaji secara saintifik tentang pewarisan. So, dia kaitkan pewarisan itu dengan biji benih. Iaitu 7 ciri ini. Mari kita lihat rajah 1 di sebelah. Iaitu benih yang berbentuk bulat dan abu-abu dikacuk ataupun disenyawakan dengan putih dan keriput akan dapat first generation ni bulat dan abu-abu. Yang seterusnya cotyledon berwarna kuning akan dikacukkan dengan warna hijau dan dapat first generation dia warna kuning. Seterusnya ciri yang ketiga itu tempat bunga di ketiak batang dan dikacukkan dengan bunga di hujung batang akan dapat first generation juga bunga di ketiak batang. Seterusnya kulit bentuk halus dan dikacukkan dengan bentuk yang berlengkuk akan dapat first generation juga bentuk dia halus. Seterusnya ciri yang ketujuh iaitu bunga berwarna putih dikacukkan dengan warna ungu akan dapat first generation dia warna putih. So ketujuh-tujuh ciri ni apabila first generation dia kembali kepada sifat yang dominan, sifat resesif ada, cuma tidak ditunjukkan sahaja. Yang seterusnya iaitu teori di sebelah eksperimen, iaitu hukum Mendel yang ketiga, iaitu Law of Independent Assortment. Kita tengok R besar
R besar Y besar merupakan genetik homozygous dominan. Ia disenamakan dengan R kecil Y kecil Y kecil. Akan dapat anak dia Y besar R kecil Y besar Y kecil, iaitu ciri yang dominan, tapi genetik yang lain iaitu genetik heterozygous. Lepas tu bila ciri anak dia tu disenyawakan bersama-sama ciri yang sama, akan dapat ciri yang lain, iaitu kita tengok rajah yang kedua, iaitu akan dapat R besar Y besar R besar Y besar Y kecil. R besar Y besar tu merupakan ciri yang dominan, iaitu homozygous yang dominan. Yang tu sahaja homozygous yang dominan yang ada kat situ. Yang lain ada resesif, macam homozygous yang resesif macam R besar Y kecil R kecil Y besar iaitu satu ciri saja. Yang dua ciri iaitu R kecil Y kecil. Yang lain ada homozygous dominan dengan homozygous resesif. Sebab itu law of independent assortment ni merupakan gen yang membawa ciri-ciri yang bercampur. Dia bercampur secara bebas kerana ia terletak pada kromosom yang berbeza. Dia bercampur secara bebas dan terletak pada kromosom yang berbeza. Itu sahaja.